Okey. Jadi kita lihat dulu apakah yang akan anda pelajari. Okey, tajuk pemodelan matematik ni merupakan tajuk yang baru dalam KSSM. Tapi dia tajuk ni dia meluas sehingga ke peringkat ijazah, master, PhD pun siapa yang ambil dalam jurusan matematik memang akan belajar pemodelan matematik ni. Okey, jadi alright. Maslahat dalam bab ini, okey, dia pemodelan matematik ni diaplikasikan dalam pelbagai disiplin dan dalam dunia sebenar. Jurutera menggunakan pemodelan matematik untuk menganalisis laluan trafik di atas sebuah jambatan. Syarikat telekomunikasi menggunakan pemodelan matematik untuk menentukan harga mengecaj pengguna bagi sesuatu perkhidmatan panggilan. Ahli sains juga menggunakan pemodelan matematik dalam meramalkan trend pertambahan penduduk dan sebaran penyakit berjangkit untuk menjamin kesejahteraan manusia sejagat. Jadi tahukah anda bahawa pandemik COVID-19 telah melanda dunia pada tahun 2019? Memang tahulah. Sebagaimana itu, pihak kerajaan telah melaksanakan PKP dalam usaha melandaikan lekuk epidemiologi kes kebolehjangkitan COVID-19 dalam negara kita. Jadi pemodelan matematik merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membuat ramalan epidemik ni. Okey. Apakah itu pemodelan matematik? Jadi lesson kita hari ini mengenai standard pembelajaran 1 iaitu menerangkan pemodelan matematik. Okey, seperti anda tahu dunia kita ini penuh dengan pelbagai soalan penting yang tidak terjawab. Betul tak? Misalnya, adakah kenaikan paras laut akan memberi kesan kepada negeri-negeri pesisir pantai di Malaysia? Ataupun berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau di universiti dalam tempoh 10 tahun yang akan datang? Maksudnya soalan yang beramal masa hadapan. Kemudian, adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang? Soalan ramalan dan terbuka. Jadi dalam bab ini anda akan Jadi dalam bab ini anda akan diperkenalkan kepada proses membina model matematik yang dikenali sebagai pemodelan matematik. Dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar diterjemah sebagai masalah matematik. Kemudian anda akan menyelesaikan masalah matematik berkenaan dan mentafsirkan semula penyelesaiannya dalam konteks masalah dunia sebenar. Okey. Kita perhatikan satu masalah di bawah. Okey. Masalah yang pertama. Di bandar A terdapat 40,000 orang penduduk. Diketahui 45% daripada penduduk di bandar itu mengamalkan tabiat mengitar semula botol minuman plastik terpakai. Jika setiap orang di bandar itu menggunakan 5 botol minuman plastik setiap minggu, berapa banyak botol minuman plastik yang dikitar semula setiap minggu di bandar tersebut? Okey, soalan seperti ini sering ditanya dalam buku matematik untuk mengukuhkan sesuatu konsep. Jadi untuk masalah ini, soalan ni dibina untuk mengukuhkan konsep peratusan. Okey, jadi ini adalah salah satu contoh soalan dalam bentuk masalah yang mana masalah ni dia bagi semua maklumat yang diperlukan cukup. Cuma tinggal kita nak kira dan membuat perhitungan supaya satu jawapan yang betul diperoleh. Macam kamu duk selalu jawab soalan matematik, kan? Okey, tengok pula permasalahan yang kedua. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan? Nampak tak? Soalan tu soalan yang sangat umum. Kenapa cikgu kata sangat umum? Sebab dia tak nyatakan lautan mana. Okey. Dan dia juga tak bagi tahu keluasan lautan. Lagi? Apa lagi yang kamu rasa yang maklumat yang tak cukup untuk soalan ni? Siapa boleh bagi? Yang daripada lautan tak tahu lautan mana, keluasan tak tahu apa. Isi padu tumpahan minyak. Yes, isi padu tumpahan minyak. Berapa isi padu yang jatuh kita tak tahu. Lagi tak? Yang kamu rasa yang soalan ni macam tak lengkap lah, tak boleh jawab lah. Macam tu. Alat yang digunakan. Alat yang digunakan, okey. Maksudnya alat yang
minyak tu bagi tumpah macam tu alat yang alat yang Yang menumpahkan minyak sedut, maksudnya. Yang yang disedut. nak Oh, bersihkan. dia nak bersihkan. Okey, betul. Jadi Siapa yang nak soalan bersihkan? ni dia sangat umum. Kejap. Lagi siapa yang nak bersihkan? Okey. Jadi soalan kedua ni dia sangat berbeza. Kita tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk jawab soalan ini. Dia jenis terbuka. Maksudnya semua orang ada jawapan masing-masing. Okey? Kita biasanya tidak mempunyai maklumat yang mencukupi apabila cuba menyelesaikan masalah dunia sebenar. Betul? Macam kamu, contohnya masalah ni kamu jumpa waktu kamu naik flight. Okay, kemudian kamu nampak dekat lautan tu ada tumpahan minyak. So benda tu berlaku di dunia sebenar. Kamu jadi tertanya, berapa lama masa diperlukan untuk bersih tumpahan minyak tu? Maksudnya ada banyak-banyak maklumat yang kamu tak dapat. Dia just soalan secara umum macam tu. So jawapan dia boleh jadi macam-macam. Jadi permasalahan dunia sebenar ni memerlukan kamu, kita semua ni menggunakan pengetahuan matematik dan kreativiti untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, pemodelan matematik adalah paling sesuai dalam menyelesaikan soalan terbuka seperti ini. Okay. Ada beberapa komponen penting dalam pemodelan matematik tu. Yang pertama, kita kenal pasti dan definisikan masalah. Okay. Macam masalah tadi ni dekat soalan ni, masalah ni ialah kita nak berapa masa yang kita perlukan. Tu masalah kita. Untuk kita objektif kita untuk bersihkan tumpahan minyak di lautan. So masalah kita berapa lama masa yang diperlukan. Okay, yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okay, andaian. Andaian ni maksudnya sesuatu yang kita andaian yang dibuat dalam kita buat pemodelan matematik tu. Okay, contoh andaian ialah kalau pertumpahan minyak tu katakanlah suhu tak berubah sepanjang tahun. So dia tak ada efek dari segi air laut membeku ke apa ke, ada. Jadi kita nak selesaikan masalah tu tadi, kita buat andaian. Ataupun kadang-kadang kita buat, kalau nak kira gaji ke apa, kita kata peratusan kenaikan gaji kita tetap, tak naik tak turun. Tu ialah kita buat beberapa andaian dan kita kenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu kamu dah belajar sebelum ni, sama ada masa ke, suhu, saiz, berat, laju, yang mana kamu wakilkan dia dengan algebra. Kan, X, Y, Z, huruf tu. Jadi dalam tajuk pemodelan matematik ni memang banyak berkaitan dengan algebra dan konsep perkaitan. Okay, yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, kamu fikir apa aplikasi matematik ataupun apa topik-topik matematik yang kamu dah belajar yang sesuai untuk kamu selesaikan masalah ni. Jadi dia jadi sangat banyak benda yang boleh kita gunakan untuk selesaikan masalah ni. Daripada kita belajar sekolah rendah sehingga kita tahun 5 ni. Dan setiap orang mungkin dia akan guna kaedah yang berbeza-beza. Okey? Mungkin kawan tu guna peratus, mungkin kawan tu guna percukaian. Kita yang mana yang sesuai kita akan terima. Sebab soalan jadi macam ni dia tak fix kepada satu jawapan sahaja. Dia soalan terbuka, dia boleh di banyak jawapan, tetapi teknik menjawab kena betul. Okey. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, memurnikan model matematik. Maksudnya lepas kita buat model matematik kita tu, kita tengok ada tak yang perlu diubah. Ada tak kekurangan pada model kita yang next time bila kita nak bina model lain yang kita perlu titik beratkan. So kita murnikan model matematik kita. And then bila dah murni semua dah cantik, barulah kita melaporkan dapatan. Okay. So kamu kena set mind . Kamu kena set mind, tajuk bab 8 ni bukan seperti tajuk-tajuk pengiraan yang sebelum-sebelum ni kamu belajar dalam matematik. Tau. Dia lebih kepada kaji, analisis, tengok apa kelemahan, model matematik yang bina tu, lepas bina tu, apa kelemahan dia, apa kekurangan dia. Andaian-andaian yang kamu buat tu, kalau andaian ni tak menjadi, berlaku andaian lain pula, macam mana jadi model kamu? Berkesan ke tak model kamu tu? Dia lebih kepada mengkaji dan menganalisis untuk tajuk ni. Okay, ni adalah proses pemodelan matematik. Okay, katakanlah kita mulakan dengan masalah dunia sebenar. Okay, masalah dunia sebenar ni macam tadi, kita ambil contoh tumpahan minyak di lautan. Okay, kemudian first step kita kenal pasti dan definisi masalah. Jadi macam kes tumpahan minyak tadi, masalah kita ialah berapa lama masa yang kita perlu untuk bersihkan tumpahan minyak itu. Okay, kemudian kita pergi kepada kita buat andaian dan kenal pasti pemboleh ubah.
Okay, contohnya macam untuk kes tumpahan minyak, kita buat andaian bahawa suhu tak berubah sepanjang tumpahan isi minyak tu. Okay. Seterusnya kita aplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita fikir dan kita guna aplikasi matematik yang kita dah belajar sebelum ni yang mana yang sesuai untuk selesaikan masalah tumpahan minyak ni. Okey. Kemudian kita menentusahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Maksudnya kita uji model yang kita bina tu sesuai tak? Sah tak? Adakah dia boleh mentaksir penyelesaian masalah kita tu? Okay. Dan seterusnya ialah memurnikan model matematik. Okey, memurnikan ni dia bergantung kepada keperluan kita. Kalau kita rasa perlu untuk ulang, kita kena ulang lah. Ulang tu daripada step first ni lah. Ulang balik and then bila dah okey semua, kita akan melaporkan dapatan. Okey, jadi mari kita lihat satu contoh pemodelan matematik yang melibatkan semua komponen di atas ni. Okey, jadi kita tengok dulu masalah dunia sebenar yang pertama. Pasar raya yang terletak jauh dari rumah anda. Okey, sebelum cikgu pergi kepada contoh ni, okey, ada tak apa nak tanya dekat model ni ke ataupun mengenai apa yang cikgu cerita kat atas, ada tak benda nak tanya sebelum kita proceed? Ada? Tak ada. Okey, so kita teruskan. Okey, pasar raya yang terletak jauh di rumah anda mungkin menjual sekampik beras 10 kg dengan harga yang lebih rendah daripada pasar raya yang berdekatan dengan rumah anda. Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasar raya yang terletak lebih jauh dari rumah untuk membeli 2 kampik beras 10 kg yang lebih murah? Okay, faham ah? Faham masalah dia? So, first step kita ialah kat sini mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Jadi, harga sekarang ni bila kita kenal pasti masalah kita ialah isu kat sini kita kena tahu harga sekampik beras untuk 10 kg bagi dua pasar raya tu dan kos petrol sebab dia kata kita memandu sekarang ni. Jadi kita perlu tahu kos petrol yang kita akan guna. Okey. Kemudian kita kena tentukan juga kedudukan dua buah pasar raya yang jaraknya masing-masing dari rumah adalah berbeza. Kemudian cari maklumat yang berkaitan dari internet. Misalnya harga sekampik beras 10 kilo di dua buah pasar raya berkenaan dan kena tahu juga jarak setiap pasar raya dari rumah, okay, harga petrol, kadar penggunaan petrol kereta dan sebagainya. Okay, kita memandu kereta. So kita kena tahu kadar penggunaan petrol kereta, bukannya motor ke, lori ke. Okay. So tu kita kenal pasti dan definisikan masalah. Maksudnya kalau soalan tanya kamu, soalan bagi masalah dunia sebenar, soalan kata kenal pasti dan definisi masalah. So berdadilah kamu kena hurai. Tengok depends atas markah yang diberi. Kalau markah tu banyak, banyaklah yang kamu kena hurai. Okay. Seterusnya membuat andaian. Okay, kita pergi pada step yang kedua. Membuat andaian. Okay, katakanlah rumah. Rumah pasar raya A, pasar raya B berada pada satu garis lurus. Okay, sebab soalan ni dia secara umum. Dia cuma cakap bahawa pasar raya B, sorry. Pasar raya dia cuma cakap pasar raya jauh dengan pasar raya dekat. So kita katalah kita andaikan pasar raya yang jauh tu pasar raya B dan pasar raya yang dekat tu ialah pasar raya A. Okey. Dan kita andaikan juga bahawa rumah kita dengan pasar raya A dan pasar raya B berada pada satu garis lurus. Okey. Kita akan buat andaian apabila maklumat tu tak diberi dengan jelas kepada kita dalam soalan. So kita akan buat andaian lah. Dan andaian semua orang tak ada betul, tak ada salah. Betul tak? Okey, kemudian memandu kereta semasa ke pasar raya. Okey, sebabkan dia kata tadi memandu ke pasar raya, jadi maksudnya kita andaikan dia bukan naik motor, bukan naik teksi, dia naik kereta yang kita sendiri pandu. Tu kita punya andaian. Okey, dan membeli bilangan kampik dan cap beras yang sama di pasar raya A dan pasar raya B. Soalan tak bagi tahu brand apa ni? Brand kampik beras tu yang nak dibeli pada pasar raya B atau pasar raya A sama ke tak? So kita buat andaian bahawa brand yang sama. Okay, itulah proses membuat andaian. Jadi andaian ni dilakukan biasanya dimulakan dengan pemboleh ubah paling mudah. Setelah masalah diselesaikan, andaian yang lebih rumit
boleh dipertimbangkan. So maksudnya andaian untuk first ni kita tengok bergantung kepada soalan. Soalan tak bagi maklumat tu, maka kita boleh buat andaian. Okey, yang seterusnya, step seterusnya ialah mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, di sini pemboleh ubah, okey, tengok dulu. Pemboleh ubah merupakan kuantiti yang tidak diketahui nilainya. So kamu belajar sebelum ni, sesuatu pemboleh ubah tu kita boleh guna unknown. Kan, selalunya unknown ni kita guna huruf. So katakanlah S ialah jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B. Okay, sebelum tu, huruf yang kita guna tu kita sendiri punya huruf lah. Kita pilih huruf apa yang kita nak guna. Tetapi asalkan kamu nyatakan S ni apa, P ni apa, P2 tu apa. Kena nyatakan macam ni, tak boleh. Tak boleh terus tulis S, P1, P2 tak declare S ni apa, tak boleh. So teknik kat sini ialah kamu kena declare setiap unknown untuk setiap variable yang kamu gunakan. Okay, kita sambung. So S ialah jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B. P1 ialah harga sekampik beras 10 kg di pasaraya A. Okay, ingat P1 untuk A. P2 harga beras di B. M ialah kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter. N ialah bilangan kampik beras 10 kg yang akan dibeli. Soalan memang nyatakan bahawa dia nak beli 2 kampik beras. Maksudnya N kat sini 2 lah. Okay, H yang besar ni ialah harga petrol semasa dalam ringgit per liter. S besar ialah beza harga dalam ringgit yang dibayar bagi membeli beras 10 kilo di pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Maksudnya S kat sini, harga pasaraya B tolak dengan harga pasaraya A lah. Kita nak tahu beza harga. Kita tengok. Sebab pasaraya B kan lagi mahal. Pasaraya B, kedudukan dia lebih jauh. Kedudukan B ni dia jauh tapi dia lebih murah. Manakala yang A ni dekat tapi dia mahal sikit. So kita tolak dua nilai ni untuk tahu beza harga yang mana lebih jimat. P ialah beza kos petrol dalam ringgit yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. So kita tengok pula kos petrol. Jadi setelah kamu selesai declare kamu punya pemboleh ubah untuk masalah ini, kita pergi kepada step seterusnya iaitu mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kat sinilah proses yang kamu guna segala konsep-konsep matematik yang kamu belajar daripada sekolah rendah tu untuk selesaikan masalah ini. Okey. Jadi kita fokus kepada harga sekampik beras 10 kilogram. Okey, katakanlah pasaraya A tu harga beras ni dah RM25.95 per 10 kilo. Pasaraya B RM23.99 per 10 kilo. Okey, yang ni kita kena tally dengan soalan. Soalan kata pasaraya B ni yang lebih jauh dari rumah murah sikit berbanding pasaraya A yang dekat iaitu RM25.95. So nilai ni memang kenalah dengan soalan, dengan penyelesaian, dengan masalah kita. Jadi katakanlah bilangan kampik beras 10 kg yang akan dibeli ialah 2. Betul lah kan memang soalan kata untuk membeli 2 kampik beras. Okey, seterusnya berapa harga yang perlu dibayar? Dekat pasaraya A, bila kita beli beras tu, kita kena bayar RM51.90. Pasaraya B, kita perlu bayar RM47.98. Jadi bila kita beli beras di pasaraya B, kita dapat berjimat sebanyak berapa ringgit? Kita pun tolak nak tahu jimat berapa ringgit. RM51.90 tolak dengan RM47.98. Okey, kita jimat RM3.92. Okey. Katakan jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B ialah 6 km. Ni kita buat andaian. Okey, 6 km. Dan kadar penggunaan petrol sebuah kereta adalah lebih kurang 17.6 km per liter. Dan lagi kita kata bahawa harga petrol semasa ialah RM2.08 per liter. Okay, ni tengok ni ayat ni katakan. Memang boleh kata lah tapi kata pun kena logik lah. Okay. Jadi kita nak kira petrol. Petrol yang diperlukan bagi perjalanan 6 km.
Okey, dekat sini untuk 1 liter dia boleh berjalan 17.6 km. Ni maksudnya 17.6 km per liter tu maksudnya dalam 1 liter minyak petrol kita boleh jalan, kereta tu boleh pergi sepanjang 17.6 km. Habis tu kalau 6 km berapa liter? So 6 bahagi dengan 17.6 dapat 0.341 liter. Maksudnya untuk kereta tu bergerak sepanjang 6 km dia perlukan 0.341 liter. Harga petrol RM2.08 per liter. So nak tahu harga dia, kita akan darablah 0.341 ni darab dengan RM2.08. Tapi kenapa darab 2 ni? Sebab bagi 2 hala, pergi dan pulang, pergi dan balik. Jadi proses pergi dan balik, kos petrol kita guna RM1.42. Okey, tadi kita boleh jimat sebanyak bila kita beli beras di Pasaraya B, kita boleh jimat RM3.92. Okey, kita jimat RM3.92. Tapi dalam penjimatan ni kita kena bayar harga petrol. Nak pergi ke B tu kita kena bayar petrol RM1.42. So kita tolak nak tengok masih berbaloi ke tak. Jadi bila RM3.92 tolak dengan RM1.42, kita masih ada penjimatan sebanyak RM2.50 apabila membeli 2 kampik beras 10 kg di Pasaraya B. Okey tak setakat tu? Okey. Okey cikgu. Okey. Kita masuk step seterusnya iaitu menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah sebenar. Jadi kita dah ada satu model kat sini ni, kita dah kira ni, kita menggunakan konsep matematik untuk selesaikan masalah. Now kita nak gunakan penyelesaian ni, apa yang kita belajar ni dalam satu bentuk model. Model tu pula menggunakan pemboleh ubah yang telah kamu declare kat atas ni. Okey, jadi macam mana dia buat? Sekejap hilang pula. Okay, kalau kamu rujuk kat buku teks kamu, kita nak masuk kepada step seterusnya iaitu menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okay, kamu tengok buku teks masing-masing Okay, ni keluar dah. Okay, jadi model matematik yang dapat dihasilkan dah seperti berikut. Okay, ni S. S sama dengan P1 tolak P2 darab N. S tu tadi, bila rujuk balik boleh ubah kamu, S besar tu ialah beza harga. So kita nak tahu beza harga, cara dia ialah harga P1. P1 ni apa tadi? Harga beras di Pasaraya A. So nak dapatkan S ni ialah cara dia harga beras di Pasaraya A, kamu tolak dengan harga beras di Pasaraya B, kamu kali dengan berapa kampik beras yang kamu nak. Okay, tu kamu akan dapat beza harga. Untuk T kalau dekat pemboleh ubah yang kamu declare tadi, T ialah beza kos petrol. Jadi nak dapatkan kos petrol, cara dia tadi kita kira yang kat atas ni. Nampak tak? Sekejap cikgu lor. Yang tu. Tu harga petrol. Iaitu 0.341 liter tadi. 0.341 liter tu dia ialah pemboleh ubah. Kat atas ni. Kira dulu ini. 6 bahagi 17.6. Yang mana 6 tu ialah S. S ialah jarak di antara Pasaraya A dengan Pasaraya B. Kita andaikan S tadi 6. Okay, bahagi dengan M. M ialah dalam boleh ubah tadi kamu kata M ialah kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter, iaitu kita andaikan tadi 17.6 kilometer per liter. Kemudian lagi darab dengan H. H tu apa? Tadi H ialah harga petrol. Jadi kita andaikan sini harga petrol lah RM2.08. So kita ganti dengan H. Kali 2 sebab 2 hala. Inilah model matematik. Inilah model matematik yang kita duduk nak buat ni. Jadi jika S lebih besar daripada T, maka adalah lebih jimat untuk beli beras di Pasaraya B. Okay, kenapa dia kata S lebih besar daripada T? Maksudnya kalau S tu kita beli beza harga pembelian kampik beras di dua Pasaraya tu, okay, beza harga tu lebih besar dari kos petrol yang kita keluarkan, maka maksudnya kita lebih untung, masih boleh jimat. Pembelian di Pasaraya B masih boleh jimat jika S lebih besar daripada T. Jadi oleh itu jika benda ni berlaku, bila keadaan ni berlaku,
kita wajar memandu ke pasaraya B. Okey. Tetapi jika S lebih kecil atau sama dengan T, maka kita tidak seharusnya memandu ke pasaraya B untuk membeli beras. Sebab beza harga tu lebih kecil ataupun sama dengan kos yang kita keluarkan untuk bayar minyak. So rugi lah kita lah. Jadi contoh penggunaan model, okay, ni yang kita bila kita bina model, ni model kita S sama dengan P1 minus P2 kali N dan T sama dengan S over M darab H darab 2. So yang ni kita contoh menggunakan model. Dia menggunakan nilai-nilai yang sama jugalah macam step yang ke atas tu. Okay, jadi daripada model matematik yang dibina, penerokaan lanjutan boleh dibuat. Okay. Pertama, apakah penerokaan lanjutan yang boleh kita buat berdasarkan kepada model kita? Kan model kita ni kan banyak andaian, betul tak? Okay. Jika semua boleh ubah dikekalkan, sejauh manakah jarak kedudukan pasaraya B adalah optimum? Okay. Dalam model yang sebelum ni, kita andaikan bahawa jarak A, pasaraya A dengan pasaraya B ialah 6 km. Jadi berapa jarak maksimum supaya kita masih berbaloi untuk membeli di pasaraya B? So kita boleh kira guna model kita, betul tak? Iaitu harga ni, kita kata tadi S lebih besar daripada T maka dia berbaloi. So mari kita kira. Kita nak tahu S ni. Maksudnya jarak optimum kita yang masih bolehkan kita beli di pasaraya B, so kita boleh kira S kita. So masukkan nilai harga di pasaraya A, harga di pasaraya B. Okay, masukkan M. M ni 17.6, maksudnya dia kekalkan. Pemboleh ubah yang lain dia kekalkan. Okay, masukkan RM2.08, masukkan dua hala. Bila kira-kira dapatlah S lebih kecil dari 16.6 km. So apa maksud dia ni? Maksud dia ni bahawa jika jarak di antara dua pasaraya itu adalah kurang dari 16.6 km, maka kita masih boleh memandu ke pasaraya B untuk beli beras. Kalau lebih daripada 16.6 atau sama dengan 16.6, tak payah pergi pasaraya B tu sebab dia membuatkan kita tak berbaloi. Baik pergi dekat pasaraya A. Okey. Terusnya apa lagi yang kita boleh buat dengan model kita? Kita boleh tahu apa lagi? Berapakah harga sekapit beras 10 kilo yang maksimum di pasaraya B sehingga mempengaruhi seseorang memandu ke pasaraya B untuk beli beras? Okay, kita kata tadi bahawa pasaraya B tu harga beras dia RM23.99. So berapa yang paling maksimum harga di B ni supaya masih berbaloi untuk kita beli? Jadi cara dia, kita tinggalkan P2 kita ni and then yang variable lain kita kekalkan. So bila kamu kira-kira, kamu dapat P2 kamu ni lebih kecil dari RM25.24. Maksudnya kat sini bahawa harga sekampit beras 10 kg mesti kurang dari RM25.24, barulah perjalanan yang diambil untuk membelinya berbaloi. Maksudnya di sini kalau harga beras di pasaraya B sama dengan RM25.24 atau lebih, maka tak berbaloi. Jadi melalui model matematik di atas, kita bukan sahaja dapat menjawab sama ada tindakan yang diambil adalah terbaik untuk situasi yang diberi, malah membolehkan kita menentukan. Apa yang kamu buat dekat nombor 1, nombor 2 tadi ialah kamu boleh menentukan faktor-faktor lain yang menyokong atau menyakal keputusan untuk memandu pada jarak yang lebih jauh untuk membeli beras. Okey, setakat ni untuk masalah beli beras di B dengan A ni. Okey. Kemudian kita refleksi tentang model dan persoalan yang boleh ditimbulkan. Okay, antara refleksi model yang kita buat ni, kita tengok yang pertama ni. Adakah model ini masih sah apabila kita tambah atau kurangkan nilai pemboleh ubah? Misalnya, jika semua pemboleh ubah dikekalkan tetapi kita kurangkan nilai S, iaitu jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B, adakah nilai T akan berkurangan? Iaitu beza kos petrol yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Okay, itu benda-benda yang kita boleh reflect. Ataupun yang kedua, adakah jawapan yang bernilai negatif boleh diperoleh? Atau adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Macam tadi kita kata laluan garis lurus kan rumah pasaraya A, pasaraya B.
Kita andaikan tadi dia adalah berada di satu jalan garis lurus. Adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Ataupun adakah model ini mengikut andaian yang dibuat? Adakah terdapat andaian lain yang perlu dibuat? Okey. Dan seterusnya, bagaimana jika andaian kita tak betul? Bagaimana hal ini memberi impak kepada jawapan? Dan seterusnya, bagaimana jika senario yang diberi berubah sedikit? Adakah keputusan yang diambil berubah banyak atau sedikit? Sejauh manakah perubahan ini mempengaruhi keputusan yang dibuat? Jadi, refleksi seperti ini, dia akan membantu kita memikirkan keperluan untuk kita murnikan semula model matematik yang kita buat. Nampak jenuh nak fikir tak? Okay, so macam nak murnikan? Okay. Andaian yang dibuat tentang lokasi rumah, pasaraya A dan pasaraya B yang berada pada suatu garis lurus perlu dikaji semula. Okay, jika lokasi ketiga-tiga tempat ini tidak terletak di atas suatu garis lurus, bagaimana hal ini memberi impak kepada model kita? Jika andaian baharu dibuat, maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan ini. Jadi apabila andaian tadi, andaian garis lurus tu berubah, kononnya kita punya rumah di sini, pasaraya A, pasaraya B, maka model kita kena ubahlah sebab model kita tadi tu untuk andaian bahawa rumah dan pasaraya A, B berada pada garis lurus. Tu cara kita memurnikan model matematik. Okay, setelah kita murnikan, kita laporkan dapatan. Selalunya dapatan ni kita gunakan simbol dan rajah semasa melaporkan dapatan. Simbol dan rajah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan proses pemodelan sehingga mencapai dapatan yang dikehendaki. Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Yang penting model itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan itu dalam laporannya. Ayat ni penting ya. Setiap model yang kamu buat, dia ada kekuatan dan kelemahan. Okay. Itu biasa. Tapi yang pentingnya model yang kamu bina tu, dia kenal kat mana kekuatan dan kelemahan dia. So kita akan nyatakan dalam laporan. Bukannya kita akan kira semula balik daripada step asal. No, kita state sahaja dekat laporan kita. Okay, tak perlu kira balik. Kemudian misalnya kita kekuatan kelemahan tu, okay, katakanlah nilai bagi masa yang diperuntukkan oleh seseorang adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Ini kelemahan dia. Adakah memandu tambahan 12 km untuk jumlah penjimatan sebanyak RM2.50 berbaloi bagi seseorang? Mengikut model ini, penjimatan 5 sen dianggap berbaloi. Okey, model ni, bila kita guna model ni, jimat 5 sen pun kita kata berbaloi. Tapi ada setengah orang, dia jadi subjektif. Macam cikgu contohnya kan. Bila cikgu pergi pasaraya B, jimat 5 sen. Bagi cikgu, tak apalah tak jimat 5 sen pun baik pergi dekat pasaraya A yang lagi. Walaupun lagi mahal sikit daripada 5 sen tapi dekat. Ataupun kadang tu setengah orang ni, dia sanggup ke pasaraya B yang lebih jauh sebab dia nak beli barang-barang lain juga. Bukannya nak beli beras semata-mata. So benda-benda tu dia efek dekat model lah nanti. Cikgu. Ya. Tenaga tak dikira juga, tenaga untuk kita nak pergi tempat yang lebih jauh. Tenaga maksud kamu tenaga macam kiraan? Tak lah, macam kan dia kata kalau pergi yang jauh dapat jimat 5 sen kan. Kalau pergi yang dekat macam rugi 5 sen. Tapi kalau pergi jauh mesti kita guna tenaga yang lebih lagi. Betul. Jadi benda-benda tu model kita tak ambil kira benda-benda macam tu sebab kita buat andaian tadi kan, kita buat andaian garis lurus lah. Jadi banyak andaian-andaian lain yang kita abaikan tadi. Jadi benda-benda tu bila kita buat model, ada kekurangan-kekurangan tu yang kita nyatakan dalam laporan dapatan kita. Bukannya kita kira semula balik, ambil kira balik tenaga, ambil kira balik subjektif setiap orang, berbaloi ke tak berbaloi. Tak, kita cuma nyatakan sahaja di laporan dapatan. Okey. Satu lagi model kita ni, dia tidak mementingkan impak kepada alam sekitar. Kenapa dia kata macam tu? Sebab adakah dengan memandu tambahan jarak 12 km untuk penjimatan, 12 km ni sebab 2 hala, 6 pergi, 6 balik, sebanyak RM2.50 itu mesra alam sekitar. Model ini tidak mempertimbangkan usaha ke arah kelestarian alam sekitar seperti usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Jadi kalau kamu nampak pemodelan matematik ni bukan saja dia kena fikir konsep matematik, dia mungkin boleh merentas kurikulum, mungkin pergi kepada sains, mungkin pergi kepada apa lagi, fizik, kimia, semua you all boleh apply dalam laporan dapatan. Dia sangat umum, terbuka, tak ada betul tak ada salah tapi kena logik
dan kena guna teknik yang betul, kena guna step-step dalam pemodelan, 6 step tadi. Okay. Jadi kita telah melihat cara proses pemodelan matematik dilakukan dengan menggunakan satu contoh di atas. So contoh ke atas tu ialah the whole process of pemodelan matematik. From first step to six step, last step. Iaitu yang komponen penting muka surat 229 tu, kenal pasti, buat andaian, apply matematic concept untuk selesaikan masalah. Kemudian kita tentu sahkan dan kita tafsir penyelesaian kita, kita murnikan model kita dan kita laporkan dapatan. So contoh di atas complete 6 langkah, 6 komponen penting dalam pemodelan matematik. Okey, jadi dalam menyelesaikan masalah melalui pemodelan matematik, setiap individu atau kumpulan dia mempunyai idea, kemahiran dan persepsi yang berbeza. Soalan terbuka seperti ini berkemungkinan menjana model matematik yang berbeza sama sekali tetapi masih sah dengan menghasilkan jawapan yang berlainan. So ni uniknya model matematik. Okay? Sebab dia setiap orang buat, masing-masing ada idea. Jadi akan result dia nanti akan menghasilkan model matematik yang berbeza, jawapan yang berlainan tetapi masih sah. Menggunakan teknik-teknik yang betul. Okay. So sebenarnya hari ni, standard pembelajaran hari ini adalah untuk kamu memahami sahaja komponen penting dalam pemodelan matematik dan untuk kita buat 2 step, iaitu kenal pasti dan definisi masalah dan buat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Maksudnya tengok contoh satu ni. Okay. Jeremy menyimpan RM4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Okay, jadi soalan A, dia minta kamu kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Apa masalah dekat soalan ni? Jadi, kita selalunya kita akan mulakan ayat macam ni. Dalam masalah ini, tu ayat yang kita gunakan untuk kita kenal pasti dan definisi masalah. Okey, dalam masalah ini apa yang kita tahu? Kita nyatakan dulu. Kita mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Okey, prinsipal tu apa? Ingat tak prinsipal apa? Serius ni cikgu tanya, cikgu pun tiba lupa. Prinsipal tu apa? Prinsipal tu amount 4,000 ni kah? Siapa ingat? Ingat tak? P tu prinsipal tu nilai yang mula-mula kita masukkan dalam bank tu prinsipal ya? Ya cikgu. Okay, and then faedah ialah 1.5% ni. Okay. T ialah untuk time, masa. Jadi kita tahu prinsipal dia 4,000 dan kita tahu kadar faedah 1.5%. Jadi siapa masuk? Okay. Faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain 4,000 tu. Maksudnya dia letak duit 4,000 and then bila nilai duit tu bertambah dengan kadar faedah, maka dia akan keluarkan untuk beli komputer berharga RM4,455. Jeremy, okay, faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain 4,000 untuk beli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Okay, jadi kamu kenal pasti masalah kat sini dan kamu kenal pasti maklumat yang diberi seperti prinsipal dan kadar faedah. Kemudian apakah masalah dia, ialah kita kena bantu dia mencari tempoh simpanan Jeremy. Okay, itu untuk menjawab soalan A. Soalan B, tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Andaian, okay. Sampai dekat part ni, part A ni tak apalah. Part A ni dia tak terbuka sangat sebab dia fokus on soalan kan. Majoriti mungkin akan mengeluarkan benda yang sama, jawapan yang sama. But for B, andaian-andaian ni dia mungkin akan jadi banyak. Okay. So dekat textbook ni dia kata, andaian yang kita boleh buat untuk masalah ni ialah kita katakan bahawa kadar faedah tu tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan perhitungan faedah. Okay, kita tahu setiap bank bila sampai satu masa ataupun setiap tahun ni faedah dia boleh berubah-ubah. So kita buat andaian bahawa waktu kita nak kira benda ni, waktu kita selesaikan masalah ini, kadar faedah tu fix 1.5%. Okay. Kemudian
kita juga perlu mengandaikan bahawa harga komputer tu tak berubah bila Jeremy berjaya mengumpulkan amount yang diperlukan. Maksudnya fix sahaja harga komputer tu 4455. Tak ada tak anda yang lain yang kita boleh buat selain daripada dua ni? Ada tak kamu terlintas sekarang? Ada tak? Tak ada? Tak. Ya. Ya, tak ada. Tak ada ah. Tapi kena bunyi macam. Tak ada cikgu, tak ada. Okey. Jadi itu andaian. Now dia kata juga kenal pasti pemboleh ubah. Maka kita senaraikan pemboleh ubah yang terlibat. Okey, kita akan katakan bahawa I untuk faedah. Tapi kalau macam contohnya orang lain nak guna F untuk faedah pun tak ada masalah. Yang penting dia nyatakan F tu untuk faedah. P untuk prinsipal. Katakan kamu nak guna L untuk prinsipal. Ikut suka kamu lah. Tapi habaklah L tu untuk prinsipal. R untuk kadar faedah. Boleh ubah juga R ni. Dan T untuk masa dalam tahun. Okay, so itu je soalan minta A dengan B. Tak ada pengiraan lagi. Okay, sebab standard pembelajaran kita hari ni pun cikgu memang objektif untuk kamu tahu macam mana nak buat dua benda ni je lah. Okay.